Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Kita bersyukur kepada Allah yang saya yang membahagia Tan Sri, Puan Sri, Datuk Datin Paduka, Profesor-Profesor, para hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Naskurullah, kita bersyukur kepada Allah. Boleh dengar tak? Okey. Saya pecah target kepada 12 peringkat. Jadi sehingga bulan 5 ni kita habis satu peringkat. Jadi kita ada 11 lagi. Jadi setiap 3 bulan kita rehat sekejap. Kita ada exam. Ada. Tak apa. Exam tu lebih kepada open exam, open book exam. Sebab ini bukan nak uji tuan-tuan dapat tak dapat. Just sini untuk exam tu sebagai diagnostic exam. Cuma saya nak minta satu aja, tuan-tuan kena sabar je. Belajar bahasa Arab ni kena sabar. Lakum dinukum. Itu dah tekankan exam ni untuk diagnostik. Ya, exam untuk diagnose saja. Exam untuk tak ada. Correction lah. Sebab saya belajar dulu exam every moment. Setiap masa exam, belajar tu exam. Test kan. Exam ni lain daripada Lain dari yang lain lah. Ni bukan untuk naik pangkat. Okey. Yes. Okey. dan satu lagi. Ya. Kita juga boleh evaluate apa ni pencara kita. Pencara kita boleh evaluate. Okey. Sekarang ni saya nak bagi apa yang kita nak capai Tan Sri pada 2 tahun akan datang. So kita akan bertolak daripada hari ni, daripada minggu lepas, sehingga kita tiba kepada apa yang kita nak capai. Hari ni saya bagi dulu. Mana matlamat kita nak jadikan setiap rumah satu mufti. Setiap rumah satu mufti. Jadi apa yang tuan-tuan nak dapat, benda ni lah pada akhir tahun 2014. Jadi nampak macam keras sikit kan dia punya ilmu tu kan. Tapi tak apa, saya nampak kita semua kena tahu sebagai seorang Islam. Kita semua kena tahu. Ini soal kehidupan dan sebagainya kan. Saya mari sini tadi saya rasa sedih. Pukul 7 lebih dah tutup Anggrek Mall. Dah tutup dah. Patutnya pukul 7 ni baru bermula. Pukul 10 baru tutup kan. Tengok kesian bisnes kan. Macam mana nak buat. Jadi kena buka Quran. Macam mana kita nak majukan kita punya bisnes. Sebab dalam Quran ni it is about business, pipeline business in the Quran. Ya, bukan bucket business. It is pipeline business. Mana dalam Quran ni banyak pipeline. Pipeline ni kita tidur untung berjalan. Ya, kita tidur untung berdatang. Mari juga. Ya, itu konsep pipeline, ya. Jadi kita belajar macam mana dia. Okey, tuan-tuan. Al-Quran sebenarnya nak menyelesaikan 5 perkara besar dalam kehidupan kita. Ya, 5 perkara besar. Kita tak boleh lari dari 5 perkara ini. Ini saya buat half an hour saja. Kita nak pergi kepada kepada domain pada malam ni, ya. InsyaAllah within half an hour kita siap domain, half an hour kita siap matlamat kita yang kita nak capai. Okey tuan-tuan, ada 5 matlamat tuan-tuan, ya. Ada 5 matlamat. 5 matlamat ni tuan-tuan nama dia maqasid syariah. Maqasid. Jadi saya mohon maaf lah, Tan Sri kena baca sama dengan saya, Datuk. Maqasid syariah. Yes, maqasid syariah. Okey. Maqasid
Maqasidu syar'iyatun. Maknanya, maksud dia matlamat syarak. Matlamat syarak. Okey, Al-Quran nak menyelesaikan 5 matlamat ini sebenarnya. Jadi tuan-tuan akan dilatih selama 2 tahun ni untuk mengeluarkan ayat-ayat hukum berkaitan dengan matlamat, ayat-ayat larang. Jadi bila kita baca Quran, la taqrabus solah wa antum sukara, ini matlamat agama. Ya, aqimis solah. Ya, ini orang kata ini kerja-kerja orang fiqh. No, bagi saya tidak. Semua orang Islam kena tahu. Ya, ini kerja orang fiqh, kerja-kerja orang daripada ulama-ulama fiqh kan. Okey. Matlamat pertama tuan-tuan, untuk nak menjaga, dia panggil life, nyawa. Ya, life. Jadi tuan-tuan kena dilatih nak cari ayat yang menunjukkan matlamat life. Ayat. Jadi inilah nak kena belajar bahasa Arab. Kalau orang tanya, diharam kita membunuh. Siapa yang membunuh? Balasannya begini-begini. Apa ayatnya? Ya, ada ayat hukum, ada ayat larang tentang life. Life ni dalam bahasa kita nyawa kan? Nak menjaga nyawa. Nak menjaga nyawa. Okey, ini dia panggil nyawa, ya. Okey. Okey. Yang kedua, nak menjaga agama. Agama ni dia panggil religion, ya. Okey. Religion, ya. Ini agama. Okey. Ya, diharam kita murtad. Ya, siapa yang murtad, Allah Ta'ala kata hukum dia, itulah dia, sekian-sekian, bunuh dan sebagainya kan. Man yartadid minkum, itu dia, siapa yang murtad antara kamu, murtad. Jadi dalam Quran dia sebut, kenapa kita dilarang murtad? Murtad ini kita kembali asal, kembali kepada tak ada agama. Murtad daripada irtada, kembali kepada tak ada agama. Kita lahir awal memang belum ada agama lagi. Kalau ada agama pun agama keturunan. Itu sebab tu nama dia murtad. Murtad ni kembali asal. Maknanya kalau kita dah masuk Islam, kita tak percaya pada agama, itu dikata kita telah kembali asal. Murtad daripada irtada, itu nak kena belajar dalam masa 2 tahun ni. Ya, sebab hukum dalam Quran dia berasaskan kepada perkataan itu. Makna perkataan itu. Jadi makna perkataan itu, itulah dia sebenarnya hukum dia. Okey. Yang ketiga tentang akal. Akal ni dipanggil apa? Intelek. Okey, intelek ya, akal. Allah sangat menjaga akal kita. Kerana tanpa akal kita tidak boleh menjadi khalifah yang baik. Bagaimana nak jadikan kita ni seorang yang towering personality, orang yang personality dia hebat? Bagaimana nak membina image dalam kehidupan kita melalui ilmu yang kita ada? Ya, kalau hari ni orang kata intellectual capital intellectual, modal intelek yang sangat penting yang tidak ada dalam apa tu buku-buku account kan, tapi ada dalam kepala kita. So bagaimana Quran mengajar kita nak bina intelek? Ya, nak bina intelek. Ada 300 lebih ayat berkaitan dengan intellectual, tapi kita lupa. Ya, you may end your school but not educations. Ya. You may end your apa whatever study, tapi not education. Education lifelong. Yeah, lifelong, because your mental, your mind need something to be nurtured by education. Without education you cannot go further. Itu semua ada ayat Quran. Sebab itu orang barat ni dia belajar sangat Al-Quran ni sebab dia nampak hebat Al-Quran tu. Ya. Saya dah berazam dengan isteri saya 2 tahun kita pastikan datuk-datuk Tan Sri Puan Sri depan kita ni memahami hukum dengan bagus. Cuma berdoakan jangan saya mati. Tadi pun sejam sesat nak cari jalan. Sesat lagi Tan Sri, sesat lagi saya. Cari tak jumpa angry more. Ya Allah. Tapi isteri yang drive. Kalau saya drive lagi sesat. Cubaan tu. Saya rasa kalau dah sesat macam tu memang dapat ilmu satu masa nanti. Jadi datuk-datuk kena sabarlah kalau saya sesat. Okey, intelek. Okey, yang kedua dia panggil property. Property mean harta ya. Okey, nak menjaga harta.
la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang tidak halal. Ya, bayarlah upah pekerja kamu sebelum kering peluhnya. Itu dia dalam harta. Ya, kalau ayat Quran ada 1, hadis ada 100 yang support ayat Quran. Bila turun satu ayat Quran, hadis akan support, kerana mengata-kata orang tanya Nabi. Bila Nabi berjalan orang tanya. Jalan orang tanya. Jadi adalah perawi ni yang meriwayatkan. InsyaAllah dalam program ni tuan-tuan dapat di-train lah bagaimana untuk mengenali ayat-ayat, hadis-hadis berkenaan dengan property, berkenaan intelek, berkenaan dengan religion, berkenaan dengan life. Dan yang akhir sekali berkenaan dengan dia panggil apa tu, keturunan. Ya, keturunan. Nasab. Ya, nasab. Keturunan ni dia panggil apa dalam bahasa Inggeris? Ya, life age. Ya, heredity ya. Boleh lah heredity ya. HEREDITY. Okay, keturunan. Keturunan ni dari nak pilih jodoh sampai berkahwin. Ya, semua Allah Ta'ala sebut dalam Quran dengan jelas. Yang paling jelas sekali ini dengan harta. Yang lain-lain ni banyak kiasan. Ya, tuan-tuan ya. Tuan-tuan boleh beli buku, nama dia Maqasid Syar'iyah. Ada banyak jual di kedai. Cuba baca, fahamkan apa dia maksud maqasid. Hari ini saya beri hanya basic saja. Jadi tuan-tuan, di dalam ni ada ayat yang menyuruh, menyuruh tentang life, dan di sini ada ayat yang melarang. Sini pun sama, ada yang menyuruh, ada yang melarang. Menyuruh, melarang ini semua hukum. Cuma kita nak tengok yang mana kuat, yang suruh ke yang larang. Akal, ada yang senang ya, suruh, dan ada yang larang. Harta, ada yang suruh, ada yang larang. Keturunan, ada ayat yang menyuruh, dan ada ayat yang melarang. Melarang. Jadi tuan-tuan, kita akan lihat ini dalam masa 2 tahun. Jadi di akhir tahun nanti, Tan Sri, Puan Sri, kita akan lihat ini berapa ayat tentang nyawa. Bila tuan baca je, ini ayat nyawa. Ayat nyawa menyuruh. Bila baca je, ini ayat agama melarang. Dua-dua tu perintah, tapi ini perintah dalam bentuk suruh, ini perintah dalam bentuk larang. Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Boleh faham? Saya buat contoh. Positif, negatif. Positif, negatif. Saya buat contoh. Ini saja pattern dari Quran, tak ada pattern lain. Bila kita faham pattern dia, macam saya faham sekarang, saya cukup suka nak suruh orang faham. Itu dia. Cukup suka nak suruh orang faham. Sangat minat sampai mak saya meninggal 3-4 tahun lepas. Jangan bekerja lain, mengajar Quran je. Itu saya pesan tu. Mak saya pesan tu. Tapi betul juga. Tahun 70-an dulu saya banyak terlibat dalam bisnes. Ya. Tapi rakan-rakan yang bisnes saya tu semua dah meninggal. Saya je belum meninggal lagi. Kalau sebut sebagian besar kenal. Orang-orang ni kaya semua kan. Masa tahun 70-an, 74, 75 tu, belum mengenali lagi bisnes kan. Saya rasa syukurlah kerana Quran ni memang susah nak mati. Betul, susah nak mati. Rakan saya 2 minggu lepas mati sebab dia tak mengajar Quran. Mati umur 62. Saya baru tengok adat ni, bukan sombong, rasa susah lagi nak mati kan. Sebab nak mati macam mana, ramai lagi tak faham ni. Belum masa lagi. Kalau nak kata bergurau, dia mari nak tengok sampai masa dah ambil dah. Ini berbulan ni 5 bulan.
Hari ni kan dalam masa dah tengok duk struggle duk menerang gajah ni, baliklah dia. Inilah dikatakan ajal maut. Kita kata memang di tangan Allah, tetapi manusia boleh memanjangkan ajal dia dengan doa dan ikhtiar. Salah satu ikhtiar, kita buka kelas bahasa Arab banyak-banyak. Jadi sampai awak tu faham, sampai tak faham kita ngajar lagi, memang susah nak mati. Kalau nak kata secara logik dah kan. Kalau mati siapa nak ngajar? Okey, kita ambil satu ayat berkaitan dengan harta. Saya dah beritahu minggu lepas. Ayat harta, dia kata gini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa batari fima atakallah hudarul akhirah. Ni ayat apa ni? Datin Maruka, ingat tak ayat surah berapa kita jumpa minggu lepas kan? Hudarul akhirah. Tuan-tuan nak salin tak? Okey. Salin je. Ini ayat dalam Quran. Tuan-tuan salin je. Ini ayat berkaitan dengan property, harta. Property. Ya, harta. Harta ya. Fima ataka. Ataka. Okey, atakallahu ad-daral akhirata. Ataka fi ma wabtaghi. Okey. Surah berapa, ayat berapa? Itu tak ingat lah. Saya sekarang ni dah ada penyakit lupa. Ya? Kalau tahu surah ni kita tak payah tulis. Tak tulis tak. Tapi saya kena tulis juga pasal nak tunjuk pattern. Nak tunjuk pattern lah. Okey. Dalam ayat ini ayat suruh dalam bentuk imperatif. Wa batari itu kau carilah. Bukan kata ya batari itu dia sedang mencari. Ibtari itu carilah. Mana dalam satu perintah yang sangat keras. Cari apa yang Allah telah sediakan untuk engkau untuk kehidupan akhirat. Mana beramal untuk akhirat. Ini ayat berkaitan dengan property. Saya nak beritahu tentang bagaimana ayat suruhan dia guna kalimah pattern apa. Ini dia guna pattern fi'il amar. Fi'il Wa batari ni tadi menyuruh, melarang. menyuruh. Wa batari itu carilah. Carilah. Itu maksud wa batari, carilah. Mana carilah itu perintah, wajib cari. Kita belajar agama, wajib kena belajar, wajib kena cari untuk kehidupan akhirat. Ini saya hanya nak bagi contoh pattern ayat wa batari ya. Fi'il amar. Jadi semua perintah Datin Maruka dia pakai dengan fi'il amar. Fi'il amar. Macam solat, aqimis solat. Tegakkan solat. Ya? Tegakkan solat. Aqimis solat. Tegakkan fi'il amar ya. Nabi pula sumu, puasalah kamu. Dengan ayat tegas, ayat perintah. Okey. Lepas tu dia kata wala tansa. Tansa ya. Jangan kau lupa nasibaka minad dunya. Nasibaka minad dunya. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Mana sambungan ayat. Same ayat, turun sama. Okey, tak salin pun tak apa. Saya nak tunjuk contoh saja. Contoh. Ya, dia kata dan jangan engkau lupa kekayaan engkau di dunia. Jadi ini larang. Ini suruh. Ini larang. Dia larang kita lupa dunia ini. Jangan kita hilang dunia kita. Jadi tidak timbullah masalah kita kena lupa dunia untuk pergi akhirat ya. Tak payahlah kita rumah cantik semua kan. Islam kata jangan lupa sembahyang di atas dalam rumah yang kapeknya tenggelam, cantik kemas kan. Jangan coba camping masuk rumah kita macam dalam syurga seronok kan. Itu Islam galak kan tu, ada ayatnya. Tapi jangan mubazir
Jangan mubazir. Kalau ada yang lebih-lebih tu hantar kat surau kan. Jangan mubazir. Sampai 3-4 kapet spare buat apa? Katakan ya. Maksudnya begitu. Wala tansa, jangan lupa. Jadi tuan-tuan, antara dua ni mana yang kuat? Ini yang kita nak belajar dalam bahasa Arab. Wala tansa, Jangan lupa. Tengok ayat saya. Carilah kekayaan akhirat dan jangan lupa. Mana yang kuat? Wala tansa. Wala tansa kuat. Tak payah suara pun tak apa. Wala tansa, dia menggunakan la ni dengan ta ni means stronger compared to this. Maknanya tuan-tuan, jangan ingat cari kekayaan dunia ni tak penting. Maknanya cari kekayaan dunia lebih penting lagi. Dari segi masa pun, di sini kita consume bukan banyak masa. Lebih-lebih pun 2-3 jam je kita semayang. Kan? Tapi di sini kita bekerja the whole day kadang-kadang. Balik lagi duk buat lagi perancangan apa semua kan. Bekerja. Tapi ada sebab. Dalam Quran ada sebab kenapa kita buat begitu. Orang semayang lebih-lebih 10 minit je. Tapi semayang tak boleh tinggal. Semayang tak boleh tinggal. Macam saya pernah masa duduk di Central Mosque, saya dia buat kelas masa tu di situ. Setiap waktu Zuhur polis datang jaga jalan ni, jaga kereta-kereta nak semayang. Sini polis datang, dia saman semua. Sana polis datang, dia arrangekan kong-kong tu untuk orang yang nak semayang ni. Dia orang semayang tu, kunci kereta tak tutup, enjin kereta jalan, driver tak ada, driver pergi semayang. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi, semua turun, ambil balik. Polis pun lari, asal pula lari. Maknanya tuan-tuan, orang-orang kaya sana, mereka tak tinggal semayang, mereka rajin semayang. Dia sana tak ada doa, tak ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boom, cabut lagi balik. Di Central Mosque, London. Saya tengok di Bradford pun sama, di Leeds pun sama. Orang semayang ni, akhir-akhir ni cukup kuat semayang, rajin. Mereka ni siapa dia? Mereka ni toke-toke warehouse. Warehouse di London, di England, banyak kan control by orang Islam. Warehouse kan, orang putih ni beli pada dia orang. Itu yang saya perhatikan. Okey, jadi tuan-tuan, ini semua ayat begini. Ini bukan keturunan, dia akan mula dengan ayat fi'il amar, ayat perintah. Fi'il amar ni, berilah, buatlah, bangunlah, dan jangan mubazir. Okey, boleh faham? Ini ayat imperatif, ini perkataan imperatif, ini perkataan tegah, menegah daripada tidak mencari dunia, artinya menyuruh mencari dunia. Kalau Tuhan kata carilah dunia, tak kuat. Tapi dia kata jangan kau lupa dunia, itu lagi kuat. Inilah yang tuan-tuan nak belajar selama 2 tahun. Bolehlah jadi mufti. Di Salam ni 30 orang ada mufti. Di rumah 2 orang mufti. Bukan begitu. Mana kita faham. Okey, jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana. Kita lihat 1-2 minit untuk tengok dia punya saluran di bawah ni. Okey, sambil lihat ya. Ini tadi ayat Ini ayat Quran. tak ayat contoh yang mengenai Contoh harta. contoh berkenaan harta. Ada banyak lagi ayat lain. Ini harta ada 20 ayat semua sekali berkenaan harta. Jadi tuan-tuan dan puan, kita kalau sekadar bersara 2-3 tahun tu tak bekerja, berdosa. Ikut hukum ayat ni, ikut hukum fiqh, berdosa. Kita tak bekerja, rumput panjang kat rumah. Bukan bekerja untuk dapat duit. Mana bekerja? Bukan kata kat Datuk sini tak, orang lain lah kan. Kadang nak jaga cucu pun tak mau. Dia punya alasan, dia kata aku dah jaga kau, takkan anak kau aku nak jaga pula. Mana bekerja, buat kerja. Kalau di England, dia orang bawa bas, dia beli kereta-kereta lama tu kan, dia bawa bas percuma angkut orang kampung ni kan. Okay, tak ada pula di sini orang buat macam tu kan, beli lori bomba angkut budak-budak. Budak-budak naik bomba suka. Ada joke kan. Okey, betul tak? Okey. Ayat mengenai harta tadi apa? 20. Oh, 20 ayat jelas. Seluruh Quran. Ayat 20, tapi boleh kata 30, tapi lebih kurang tu lah. Lebih kurang. Kalau ada jumpa lebih lagi tak apalah, tapi tak kurang daripada 20. Ayat harta. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu ayat kedua.
Jangan makan harta di antara kamu dengan cara yang tak betul. Makan harta hutang orang tak bayar. Tak boleh. Jadi kebanyakan ayat ini semua bergunaan dengan la lah. Ya, lah. Kalau Lah. kita tak bayar hutang orang, patutnya kena bayar. Kena bayar. Ayat harta tu. Tapi kita ada duit. Berdosa tak? Haram tak? Kita makan harta kita. Itu saja. Ikut ayat. Yang belum jadi mufti dah tanya dah. Tak ada nak jawab tu, tak ada nak jawab tu. Tak nak jawab tu. Sebab ini ayat Dr. Nawi hanya boleh dijawab. Datuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Maaf Ustaz, saya lambat Ustaz. Tak apa. Okey. Tadi Ustaz cakap Macam-macam tanya. Mungkin Pak Zia. tadi Ustaz ada kata berkenaan dengan harta. Dilarang tidak membayar kata upah sehingga Ya. Itu ayat harta tu. Tapi kalau macam kita yang dapat gaji bulanan tu, Sama lah tu, kira bayar lah tu. Kira bayar lah tu. ni hukum. Itu dah kontrak bersama Datin Paduka. Itu dah kontrak bersama. Kalau dia bayar 2 minggu sekali, 2 minggu lah. Tapi lepas 2 minggu tak bayar, itu tak baik. Bulan ni. Okey. Boleh? Jadi ini ya. Jadi ya. Okey. Okey. Yang kita. Okey. 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 Ada apa nak tanya setakat ni? Sebab ni complicated sikit ni. Tak habis setengah jam ni tak cukup. Kita ada minggu lepas saya kata ayat larangan ayat hukum 500. Jadi adakah dalam 5 peringkat ni pula ayat militer semua sama banyak ataupun tidak, dia yang 400 500 tu dia sharing. Dia sharing. Umpamanya ayat harta yang jelas ada 20. Maknanya yang banyaknya ayat keturunan. Ayat keturunan satu surah. Maksud saya tu dalam property tu adakah larangan sama banyak dengan hukum? Tidak. Tapi banyaknya cari. Larangan dia nanti kita jumpa dalam analisa nanti. Okey? Tak apa. Okey tuan-tuan. Okey, untuk menyelesaikan masalah ni, dia akan ada apa dikatakan asas dia, asas hukum. Macam kita kata peraturan lah kan. Dalam bahasa Arab dia panggil al-hukmu. Asas hukum. Okey. Asas hukum tu Al-Quran lah. Ya? Al-Quran lah. Okey, boleh nampak tak orang belakang? Ini kita terang. Jadi bila kita deri besok, kita akan deri in according ikut topik-topik ni. Jadi barulah kita tak merayau apa kata. Ya? Jadi ustaz ni bila kita deri ayat ni, ini ayat harta. Okey, deri ayat ini ayat intelek. Okey, okey. Ayat hukum Drill. Deri ambil masa antara 8 hingga 2 tahun. 8 bulan hingga 2 tahun. Drill. Ya. Drill lah. Itu kemahiran. Kemahiran lah. Sebab drill dia tak boleh cepat. Dia tak boleh cepat. Drill tak boleh cepat. Jadi tuan-tuan kena sabarlah. Datuk-datuk Tasdi kena sabarlah. Sebab ini bekalan kita di akhirat. Kita tak buat benda lain dah. Isteri macam ni comel pun tinggal. Kan? Tinggal. Begitu je tinggal. Kan? Tinggal. Suami pun macam ni pun banyak duit pun tinggal. Kereta semua tinggal. Yang bawa ini. Dalam hadis ni Mak Saleh mengajar saya. Dia kata, you know not, you're Muslim. When you die, dia kata, this one what I have learned, dia kata, dia berdiri depan you atas kubur. Dia nguruskan bagaimana you nak dikebumikan. Yang manusia tu hanya nampak saja. Tapi ini dia berdiri atas kubur, dia menguruskan bagaimana kamu nak dimasukkan ke alam barzakh dalam beberapa saat lagi. Saya terkejut. Berapa saat lagi? Ya. Bila kita keluar beberapa langkah, terus pindah. Bila pindah nanti jumpalah. This is my real world. Nak tak?
Kalau tak, mati sekarang. Jadi Belum habis. Sebab itu Nabi kata orang tanya macam mana hari akhirat. Nabi kata Nabi draw satu frame atas tanah. You are now here, Nabi kata. Here. Buatlah apa benda here ni. Ya, bila you berjaya sini, you dapat keluar. Ini dia alam akhirat ni, keluar. Yang kita duk besar, duk bangga sangat dalam petak kecil je. Yang duk bergaduh sangat dan merebut jawatan dalam petak kecil je. Sebenarnya yang kita sepatutnya pergi ni. Wah, nah. Itu Mak Saleh beritahu saya. Malu saya. Mak Saleh tak Islam. Dia baca. Dia tak Islam, dia baca. Dia hidayat tak ada. Dia hidayat tak ada tu. Dia ilmu je ada. Saya ingat begitulah. Saya nak duduk dalam petak kecil ni, nak keluar cepat. Sebab tu saya kata tadi 10 tahun lagi saya minta izin pada Allah bolehkan saya. Kita dah keluar 4,000 orang dah yang dah boleh mengajar. Merata-rata ada sampai ke USA, sampai ke Jamaica, sampai ke sana mengajar. Ya. Tapi tuan-tuan hari ni kena mengajar lah. Ya. Okey tuan-tuan. Dalam Al-Quran ni tuan-tuan, ini Al-Hukum ni Quran lah. Ya, ini Al-Quran. Okey. Al-Quran. Al-Quran. Okey. Al-Quran ini ada dua kategori ayat. Okey. Satu dipanggil jelas. Ataupun dikata dalam bahasa Arab soreh. Cuba tuan-tuan sebut soreh. Soreh. Soleh nama orang. Soreh. 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 Soreh tu betul. Ini soreh ni jelas. Very clear. Betul dengan jelas tu. Betul dengan jelas tu lebih kurang kot. Jelas ni very clear. Lain. Very clear. Macam dia kata dia harap boleh jelas. Yes. Ya. Macam dia menghalalkan zina. Dia tak kata jangan berzina, dia kata la taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati. Maaf saya sebut ayat tu, mendekati artinya tidak soreh lah. Tidak soreh. Kalau yang soreh ni dia kata la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta rakan-rakan kamu dengan cara tak betul. Waktu dulu biar ilah hukam bawa kepada hakim dulu sebelum makan. Dia ta'kulu supaya semua orang dapat makan yang adil. Kita ni pakai makan je. Kan? Itu maksudnya jelas. Dan yang kedua dia panggil tak jelas. Tak jelas ni ghairu soreh. Ya, ghairu soreh. Okey, boleh kita tanggal yang atas? Okey, ayat Quran tuan-tuan, inilah dia bentuk dia. Kalau ada bentuk lain pada ini, itu dia kata ayat yang tidak soreh. Ini soreh. Okey. Ada pun nak tanya setakat ni? Soreh. Ini kita keluar. Oi. Okey besar. Dia punya. Ya. Terima kasih Sanji dapat beri tempat ni. Okey. Ada apa nak tanya setakat ni? Yang tak jelas tadi yang saya kata jangan kamu menghampiri semayang sedangkan kamu mabuk. Tapi sebenarnya jangan semayang ketika mabuk. Itu tak jelas. Tak jelas kan? Yang jelas, kalau jelas kata berhenti semayang kalau mabuk. Kan? Sebab dalam konsep semayang ni dalam Al-Quran disebut dengan jelas dalam hadis, bila kita dah wajah tu wajah, maknanya kita telah hala muka kita kepada Allah, tak boleh lagi berpaling. Wajah tu wajah, saya hala muka saya kepada Allah, tak boleh lagi berpaling. Dan kadang-kadang ada yang tak tahu tu, isteri bila suami dah sembahyang subuh, dia dah sembahyang, suami baru sembahyang, dia kata nasi lemak berapa bang? Tunjuk 2. Tak boleh. Maknanya dia dah berhubung dengan bang, 2 bang. Macam mana nak apa tu, dia tanya lagi nak daging ke nak kerang, dia tunjuk macam tu, kerang. Tak, itu tak ada, tak betul tu.
Mana tak boleh kita berhubung lagi kan. Okey tuan-tuan, ini boleh faham tak kan ni? Tuan-tuan, okey. Ini tuan-tuan ingat ni, dan tuan-tuan boleh beli buku Maqasid Syariah, try untuk baca dulu sebelum kita dalam proses kita belajar, supaya cepat dapat. Sekarang ni kita beritahu dia punya framework dia, framework hukum. Okey, nama dia Maqasid Syariah. Nak tulis dalam bahasa dalam Rumi. Siapa tulis buku? Buku siapa? Buku penulis dia 40 orang dia. 40 orang semua dia. Maqasid Syariah. Tengok dalam komputer, tulis Maqasid, dia akan tulis pengarang dia. Banyak. Buka YouTube, internet. Makna satu buku ke 2 buku atau Banyak. banyak? Dia banyak buku, tapi dia menulis tentang 5 benda saja. Banyak penulis. Banyak penulis. Ada 40 lebih penulis. Di antara banyak buku tu mana hak lebih authority? Hak lebih authority, yang lebih authority yang mari Malaysia baru ni. Ya, Profesor apa? Dari Azhar tu. Ada buku dia tak? Ada buku dia. English. English. Itu kita nak. English. Maka cuma saya nak beritahu, kita belajar bahasa Arab sebenarnya matlamat kita nak memahami Maqasid Syariah. Tak buku dia tadi. Buku dia ada. Kena buka internet. Yusuf Qaradawi pun ada. Ya. Pakistan ramai yang tulis. India pun ramai. Okey, dia punya dalam bahasa internet dia, tuan-tuan tulis Maqasid dia. Maqasid macam ni ya. Ni MA Maqasid ya. Syariat. Tulis ya. Malaysia tak ramai penulis. Tapi apa tu, luar negara ramai. Maqasid Syariah. Dia menceritakan tentang 5 item ini. Okey, tuan-tuan boleh ni? Ada apa nak tanya? Dapat frame ni dulu. Bila kita deri Al-Quran, macam kita deri ni, Al-Quran ni, kita nak tengok duduk Maqasid mana? Maqasid mana? Surah apa? Kita nak tahu surah apa turun di mana, Maqasid apa? Jadi dalam masa 2 tahun ni, tuan-tuan akan diajar mengenali setiap perkataan. Ada nama dia dan ada bacaan dia. Setiap perkataan ada nama dan ada bacaan dia, ada analisa dia. Setiap perkataan. Tapi malam ni kita beri ni dulu, lepas tu yang kedua kita bagi tentang domel. Dalam perkataan ni ada orang. Ya, ada orang. Jadi kita nak kenal mana perkataan yang ada orang, mana yang tak ada orang. Orang tu domain lah. Domain lah. Ada orang. Jadi malam ni kita kenal domain dulu. Dan domain ni orang belajar bertahun tak dapat, tapi tuan-tuan kita akan buat malam ni akan dapat selama-lamanya. Tak lupa. Itu hebat lah. Kita akan guna kaedah, tapi semua orang kena kerjasama. Kena kerjasama. Tak dapat malam ni, minggu depan. Tapi insya-Allah dapat. Okey? Dapat. Okey? Kita pakai kaedah ya. Okey tuan-tuan. Okey. Belum habis lagi ni. Ini baru 10 minit. Okey. Ni baru okey. Tak apa. Ini saya kena habiskan sebab dia dah beri, nanti minggu depan dia sangkut. Okey tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan. Okey. 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 Ini. Okey. Maqasid. Okey dan okey. Yang tadi sama balik ya. Al-hukmu ni, al-hukmu ni maknanya kita kata dalam bahasa ni dia kata macam safeguard lah. Safeguard ya, untuk nak jaga kepentingan 5 ni. Dia al-hukmu, jadi dalam tu kita kata Al-Quran lah yang menjadi safeguard dengan hadis Nabi kan. Okey. Jadi dia ada soreh. Soreh ni jelas. Salah. Bunyi dia sorihun. Okey. Tuan-tuan salin je, tak faham tak apa. Nanti besok buka balik nota tu. Tulis date hari ni. Ya. Soreh ini jelas ya. Jelas ayat tu menyebutkan haram-haram. Kemudian yang kedua, ghairu soreh. Cuba sebut ghairu. Tuan-tuan kena sebut. Ghairu sorehin.
Ghairu sarihin. Tidak soreh. Tidak soreh, tidak jelas. Okey? Contoh sudah bagi dia kan? Okey, yang soreh ni tuan-tuan. Ya, yang soreh ni tuan-tuan adalah dari Al-Quran. Al-Quran memang tak boleh pertikaikan lagi. Bila hukum itu turun dalam Al-Quran, kita tak boleh pertikaikan lagi. Itu dikatakan soreh. Ya. Okey. Kerana dalam Al-Quran ada dua jenis ayat. Ayat perintah, ayat larang. Sorry, jelas. Ini carilah, jelas. Mesti cari, mesti belajar. Mesti belajar. Carilah. Di sini jangan lupa cari juga kekayaan dunia. Jelas. Di sini kita boleh kata haram kita duduk saja kat rumah, tak buat kerja buat. Ya, haram duduk kerja. Kan ni ramai pula suri rumah orang lelaki, orang perempuan pergi kerja. Suri rumah tu orang lelaki kerja apa? Suri rumah. Orang perempuan kerja apa? Jurutera. Suami suri rumah. Ramai sekali. Dia kerja jugalah. Kerja. Suri rumah berat kerja. Berat kerja. Berat kerja. Masak, basuh pinggan aku, pinggan pula yang Bolton tu besar-besar tu kan. Nak angkat, kena crane angkat tu. Besar tu kan. Bukan macam pinggan plastik. Okey tuan-tuan. Dalam Al-Quran ni tuan-tuan, dia kata ada ayat perintah, ya. Ya, ada ayat suruh, ayat suruh. Ini dia ayat suruh. Ayat suruh jelas, positif. Dan ini ada ayat larang. Ada ayat tegah, ayat larang. Dua-dua ni perintah, ayat larang. Dua-dua ni perintah, ayat larang. Wah, kalau buka YouTube ni ramai orang tengok ni. Pasal ni susah nak clear cut ni. Susah nak dapat clear ni. Lalu orang yang tak faham pening kepala bab Maqasid Syariah ni. Ada seorang penceramah tu, dia selalu bercakap dalam tu, tapi banyak keliru. Saya yang memahami detail, dia pun keliru, apatah lagi orang awam. Ya, ada seorang doktor tu, dia bercakap keliru dia. Pasal kita kena faham ni melalui teks yang betul-betul jelas, melalui frame yang betul-betul jelas. Jadi dalam hukum Al-Quran ini ada yang jelas. Yang jelas itu ada dua, Quran dan hadis. Yes, hadis. Hadis ini Rasulullah punya ucapan, perkataan, teguran dia, ya, bisikan dia. Itu hadis yang tak boleh kita pertikaikan, kecuali kalau sanad yang datang itu sanad yang lemah. Hadis tak boleh pertikaikan, sebab hadis tu dia explain apa yang datang dari Al-Quran. Ya, okey. Dalam hadis ni, ya, ada khusus, ada special berkenaan dengan hadis ni, dia panggil hadis hukum. Hadis hukum. Maknanya ada pembicaraan khas bagaimana hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran ini dijelmakan dalam hadis. Jadi kalau hadis ini hadis yang marfu', kita tidak boleh tolak sama sekali, kerana ini adalah sumber daripada apa tu Al-Quran, hadis. Ya, jelas tak? Okey. Kalau jelas, ini tuan-tuan, ini Wahab Tari contoh, ya. Wahab Tari. Ini contoh wala. Sebab wala ni jangan. Wala tansa, jangan. Bila kita dah masuk ke bulan ketiga, tuan-tuan akan dapat merasa nikmat kita belajar bahasa Arab. Sebab banyak sangat benda-benda sistem yang kita rasa, ya Allah, banyak sungguh, ya. Sistem dia. Sistem dia banyak. Okey? Ya. Kalau orang yang menolak hadis tu Memang ialah, memang kafir lah, murtad. hadis sebab itu ada hadis dia sorry. Yang tak sahih tu. Itu berasaskan kepada sanad lah. Sanad itu maknanya pembawa hadis tu. Hadis tu. Banyak hadis-hadis. Ya. Banyak hadis. Dan kita
telah mengabaikan banyak hadis. Sebab tu masyarakat kita jadi porak-poranda. Banyak hadis sama ada hadis ke peristiwa ke, macam sekali ketika waktu pagi Rasulullah balik dari rumah isteri yang kedua, isteri yang apa tu, isteri tua dia, bukan Khadijah, sama lagi yang apa tu, sampai rumah Aisyah. Aisyah tanya daripada mana bang? Rasul kata dari rumah itulah kan. Dia dah tahu yang ni gila rumah tu. Orang anak dara kan. Hukum dia senang je. Nabi kata mu cakap eleh tu, kalau dia buang ke laut, habis ikan semua mampus, mati dengan cara eleh tu saja. Kalau dia buang ke laut, semua ikan dalam 7 lautan ni mati. Kita nak talak ke? Bukanlah mati ikan tu, maknanya besarnya dosa tu, dia minta maaf. Itu hukum, itu hadis hukum. Lepas tu dia pergi minta maaf tak? Pergi. Dia pergi dah habis suruh. Pergi. Suruh pergi. Ayat suruh pergi. Hadis suruh lah. Bukan ayat suruh, sebab dia dalam hadis. Ada Nabi kata pergi minta maaf. Duduk dengan Nabi mana boleh. Okey. Ini jelas Yang inilah yang tidak jelas, yang kita kena gunakan, kena belajar soroh dan bahasa Arab. Kerana inilah yang ini baca faham. Okey, bila ini tak soreh, ada 2 sumber tak soreh, tuan-tuan ya. Yang pertama dia panggil sumber ijma' ulama'. Ijma' ulama'. Ulama' kena mengambil muafakat, kumpul ulama'-ulama' seluruh negara. Kalau masalah tu masalah negara, seluruh dunia. Kalau masalah dunia, hari ni apa dia masalah dunia? Masalah orang Yahudi, kan? Adakah ulama' buat keputusan berkaitan dengan orang Yahudi? Di negara kita, masalah mak rempit, apa ulama' buat tentang mak rempit? Ada keluar petua tentang mak rempit? Yang masalah dadah, ada tak ulama' keluar petua berkaitan dadah? Ya, setakat ni kita tak tahu ada ke tidak. Ini ijma' ulama'. Yang kedua dia panggil kias. Kias ni maknanya kita ambil hukum daripada ijma' ulama'. Ya, kias. Kias. Ya, umpamanya kita kata arak yang dibuat dari anggur itu bila diminum mabuk haram. Daun ketum pun boleh dikata haram, kias kepada anggur tadi. Daun ketum, pernah tengok tak daun ketum di Terengganu? Saya pergi Terengganu, tengok orang tu akuk daun ketum berguni-guni. Dia kata, Haji, minum sikit. Sedap dia tu ni. Saya tak minum, saya takut warna dia merah. Dia kata ambillah sebotol bawa balik. Teruslah minum dalam perjalanan, laju buat kereta. Baru saya tahu dia tu jual daun ketum. Tak lama kena tangkap. Jual daun ketum. Daun, ya. Kalau pening-pening boleh minum dah tadi. Bagus. Tapi orang ke laut minum daun ketum. Orang ke laut, orang Noreh Getah, orang ambil kelapa sawit kan. Bila dia minum tu 3-4 tandas sekali luruh. Punya kuatnya tenaga dia. Ya. Tenaga dia. Ada pernah minum sini? Okey, tuan. Okey. Tuan-tuan dan puan. Okey. Tapi dia tak mabuk kan? Dia buat kerja kan, dia tak mabuk kan? Buat kerja tak mabuk? Ya, dia kuat tu. Tapi dia tak mabuk, fikiran masih clear lagi. Masih clear. Tapi kalau dah banyak minum, dia ketagih. Lepas tu nak minum lagi. Dia jual bukan dalam botol, dalam plastik macam air betul campur, jual gitu je. RM1 satu. Okey? Okey tuan-tuan. Boleh fast tak ni? Dia punya frame dia. Okey. Bila ijma' dan kias ini, barulah ulama' fiqh main peranan. Ulama' fiqh mesti main peranan. Bila dia main peranan, dia telah berduduk bersama-sama dia, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah masyarakat kalau sekiranya tak ada dalam hadis dan dalam Al-Quran. Jadi dia keluar satu term, nama dia kaedah fiqhiyah. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar? Ya. Nama dia dalam bahasa Arab qawaid fiqhiyah. Fiqhiyatun. Fiqhiyah ni fiqh. Fiqhiyah ni maknanya dia mendalam mengkaji sesuatu benda tu untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Ini qawaid. Qawaid ni maknanya
cara fiqh menyelesaikan perkara yang tidak ada dalam Quran dan hadis. Ya? Fa ni fa qaf. Betul tak? Ni fa qaf. Ha? Ini. Ni qawaid. Qaf. Oh ni pasal gini. Oh ni ini orang yang dah lama. Macam tu. Orang lama dia pakai satu garisan je. Okey, saya buat betul-betul dalam bahasa Arab tulis dia ni qawaid fiqhiyah. Jadi tuan-tuan boleh buka dalam internet, taik saja qawaid fiqhiyah, dia keluar banyak benda tentang kaedah-kaedah baru sekarang ni. Dan setiap hari, setiap masa benda baru berkenaan masyarakat keluar, petua-petua baru. Ya, umpamanya hari ni petua riba, petua MLM. Orang fiqh. Ya. Halal ke tidak halal MLM tu. Saya bukan besar sangat, tapi sebab saya mengkaji benda tu. Mengkaji. Jadi saya jawab tak tahu. Better tak tahu daripada yes. Better tak tahu. Mana boleh kita ambil macam ni lah kan. Kita campur ayam yang tak sembelih dengan ayam yang sembelih dalam satu kawah. Jadi ayam yang tak sembelih tu, Datin, kita tanda dengan tali merah. Boleh tak makan? Boleh tak makan? Tak boleh. Termasuk Buat kuah semua tu. buat kuah. Macam waktu petang kalau tuan pergi pasar, orang Melayu tutup cepat sebab dia banyak benda nak sembahyang sebagainya. Orang Cina tutup lambat. Jadi bila kita pergi beli ayam, orang Melayu kata ayam saya air panas dah tak ada. Boleh tak saya celup air panas Cina tu? Dia pun celup air panas Cina tu. Lepas tu bersih, proses balik makan anak-anak. Hukumnya jangan ke mana-mana. Ni kita nak terangkan. Nak terangkan. Bila bercampur halal dengan haram, boleh tak boleh? Okey, tuan-tuan. Kalau tak faham tanya saya. Okey, ijma' dan qiyas. Ijma' ini ulama' berkumpul bersama-sama menyelesaikan masalah masyarakat. Kalau ijma' kata tak boleh, kena ikut. Sebab dalam Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, Rasul dan taat kepada ulama'. Okey. Bila ulama' dah keluar petua, apa petua tu boleh kita kias kepada benda-benda lain yang sesama dengannya. Kias. Tuan-tuan boleh faham ni dia punya kedudukan? Kias. Tapi hari ni banyak kias. Dan kias pula ada rukun dia, ada 5-6 rukun kias. Bukan senang-senang boleh kias. Nanti banyak benda yang tak boleh makan jadi tak boleh makan. Kias salah. Kias ni artinya kita ambil daripada hukum yang dibuat oleh ulama, kita pakai pada benda baru. Itu kias. Itu dikatakan kias. Banyak. Okey. Untuk ini dia sediakan apa yang dikatakan 5 kaedah fiqh. 5 kaedah fiqh. Ini tak apa, biar tuan-tuan faham ya. Jadi ini tuan-tuan melalui ijma'. Macam mana nak pakai ijma' dengan qiyas ni? Dia akan pakai melalui 5 kaedah fiqh. Nama dia 5 qawaid fiqhiyah untuk menyelesaikan 5 maqasid syariah. Yang mana lebih besar? Yang ini besar ke yang ini besar? Yang atas besar. Yang atas dulu, yang bawah kemudian. Anak-anak. Jadi bila tuan-tuan beli buku ni, dia akan cerita semua ni. Ya, semua ni. Okey, kaedah pertama. Kita kaedah pertama. Kan? Tuan-tuan belajar tinggi ni tahun 4 universiti ni. Belum lagi kena alif nahwu sarah dah belajar tinggi dah. Okey, ni tuan-tuan kena salin. Sebab dalam buku, dalam internet pun semua dia tulis ayat yang sama. Ya? Di Malaysia kita ada ulama kan? Ya. Fatwa mengeluarkan fatwa. Ya. Tapi ada different state, different Yes. Betul. Itu Rob, satu soalan yang baik. Walaupun different state, seluruh dunia memakai kalimah kaedah ni. Kaedah ni seluruh dunia daripada Mekah Madinah pakai kaedah ni, bukan Malaysia saja. Kaedah ni yang ulama buat ni untuk digunakan bagi menyelesaikan masalah masyarakat. Jadi semua ulama dia pakai kaedah ni. Dia panggil kaedah fiqh. Betul lah Ustaz. Ya? Bagi contoh lah. Petua orang rokok kan? Rokok. Kata haram. Selalu Selalu ngomong haram. Ada negeri lain kata harus.
So macam mana? Cari mana 5 kaedah ni yang ada, yang masuk. Ni nak belajar ni. Mana kaedah ni yang masuk? Mana kaedah ni yang masuk? Okey, 5 kaedah. Ya? Saya masa sampai England dulu, ada seorang Kelantan tu, dia datang, budak-budak ni isap okok lah. Dia pun isap okok daun. Dia kata orang isap okok ni nak mati panas, tapi dia isap okok. Katanya isap okok daun okey, tak panas. Orang isap pahit nak mati sesak nafas. Baru saya tahu okok tu bila nak mati dia panas kan, dia kena jari kan. Isap pahit lah, bila tembakau nak habis dia macam sesak nafas lah. Pandai orang tua tu. Okey. Okey tuan-tuan ya. Tuan-tuan sekarang ni boleh keluar hukum. Okey, boleh keluar hukum. Yang pertama, salin ya. La salin. Ini hukum. Yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tuan-tuan, salin lambat pun tak apa. Fahuwa wajibun illa bihi fahuwa. Apa ni al-wajib? Wajib. Ni wajib. Okey. Ini kaedah pertama. Okey, ini kaedah pertama. Terus dengan kaedah pertama. Fahuwa ni maka dia wajib. Illa bihi. Illa bihi, melainkan dengannya. Maka dia jadi wajib. Ya, maka dia jadi wajib. Okey. Terjemahan dia, apa yang tidak sempurna, apa juga ibadat yang tidak sempurna, kalau tak ada dia, maka dia tu jadi wajib. Okeylah, baca salin dulu. Apa juga ibadat? Apa itu dia? Apa juga ibadat? Dan timbul duka yang tidak sempurna, kalau tak ada dia, maka dia tu wajib. Sebagai contoh, sekarang ni kalau saya nak pergi ambil sembahyang, wajib tak? Sekarang ni nak ambil? Tak wajib. Nak ambil sembahyang, saya nak pergi wudu je, wajib tak? Tak wajib. Tapi bila saya nak sembahyang, ambil sembahyang sudah jadi? Itu dia. Jadi dalam situasi masyarakat, apa benda masalah yang ikut kepada kaedah ni? Kalau tak ada wajib. Apa dia? Jadi apa juga kaedah, apa juga masalah yang berkaitan dengan macam wuduk tadi, ya, pakai kaedah pertama ni. Kalau tuan-tuan buka buku kaedah fiqh, dia bermacam-macam masalah masyarakat yang menggunakan kaedah ni. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dalam seminar lah, orang seminar bercakap, tuan-tuan pun bangun, tanya satu hukum, tuan-tuan pun jawab, setahu saya ini kaedah satu cukup lah. Apa dia kaedah satu? Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Terduduk habis semua orang. Sebab itu dah memang pakar dah tu bercakap tu. Memang pakar yang belum pakar. Jadi kalau kita nak kata hukum tu wajib tak wajib, kita mesti ada enactment dia. Ini macam section dia. Ada 4 lagi. Ada section dia. Ini orang tak boleh kata apa dah. Pasal ini dah peraturan syarak dah buat dah. Tidak sempurna sesuatu ibadat tu kalau tanpa adanya dia, maka ibadat yang kata itu wajib. Macam wuduk. Apa lagi wuduk? Wuduk lagi? Kain bersih wajib tak? Niat. Niat tu memang dalam rukun, wajib tak? Kalau sekarang ni saya kata, sahaja aku semayang fardu isya 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, wajib tak wajib? Tak wajib pasal tak semayang. Tak wajib. Tapi bila nak semayang baru wajib. Baru wajib. Itu hukum dia. Jadi masalah sekarang ni kita nak tahu apa problem yang menggunakan kaedah pertama ni. Dia panggil ni kaedah satu. Jadi dalam Quran nanti kita akan analisa kaedah ni setelah kita memahami masuk setahun. Ya?
Jadi hari ini saya beri apa yang kita nak capai di akhir tahun kedua. Jadi dalam proses kita drill, kita akan drill in according with 5 pakar set. Jadi supaya tuan-tuan tak lari. Oh, kita belajar ni senang je, nak tahu, nak menyelesaikan masalah masyarakat bukan semata-mata nak tahu bahasa Arab, nak selesai ni. Nak tahu hukum nyawa, hukum keturunan, hukum harta, nak tahu tu. Sebab kita structure ke arah begitu. Dia panggil matlamat kita untuk lahirkan mufti. Jadi kalau ini semua tak tahu, mufti apa? Kan? Hukum tak tahu kan? Okey. Yang kedua, ya. Untuk Ustaz yang pertama tadi masih yang wuduk dengan solat dengan dia. Contoh. Keadaan untuk yang pertama. Itu lain contoh dia. Ya. Wuduk dan solat Itu contoh tadi. Contoh saja. Contoh dia wuduk dan solat. Ni ada banyak lagi contoh ya. Okey, perkara kedua dia kata, ni izaj, apa ni izah? Apabila ijtama'an, berhimpun, al-halal, yang halal. Ni ijtama'an ni macam kita semua jemaah berhimpun. Yang halal, ijtama'al halal, ijtama'al halal wal haram. Bila berkumpul benda halal dan benda haram, iaitu ghulibal haram. Ghuliba al-haram. Maksudnya haram akan menguasai. Haram? Akan menang. Haram lah benda tu. Haram semualah. Walaupun haram tu kecil. Itulah yang Tan Sri Zarinah dia kata, kalau kecil boleh. Kalau kecil boleh, tapi hadis kata walaupun kecil tak boleh. Tapi dia kata boleh. Dan Jawatan Kuasa panel syariat pun kata boleh. Berdosa awak ni, Tan Sri kata. Awak berdosa tu. Yang kata tu pun dah mati dah seorang. Berdosa tu sebab ramai orang yang buat benda ni kan. Pasal banyak lagi benda lain yang boleh kita buat. Kalau macam bisnes apa tu yang singa tu kan, apa layan tu kan, boleh kata halal macam mana kan? Kalau ESB tu masih boleh lagi lah, sebab ada petua Saudi pun buat begitu demi untuk nak menjaga kepentingan umat orang Melayu, orang Islam. Ijaz tamal. Ya? Selangor haram ya? Masih lagi. Tapi ada petua pula mengatakan boleh. Okey. Ini kita ambil contoh Syur heboh. Dalam tu bagus, ada jual-jual kerepek semua kan. Tapi di antara jual kerepek tu ada berlaku pergaulan bebas. Ramai orang yang tidak dapat nak mengerjakan solat kerana terlampau heboh kan. Ada pula judi sikit-sikit. Ada pula pergaulan yang selepas tu lewat balik tidur mata-kata kan. Jadi kalau macam tu rupa dia kata, maka syur heboh tu kena fikir balik supaya jadikan dia yang halal betul-betul. Jadi ini hukum, tak boleh nak kata apalah hukum. Hukum lah, tak boleh kata apalah. Hukum dia. Dalam tu pula kalau ada judi-judi pula. Ada jual arak ke dan sebagainya kan. Tak boleh. Ini hukum tuan-tuan. Nak macam mana? Hukum kan? Bacakan translation. Yang mana? Apabila berhimpun unsur-unsur yang halal dengan yang haram di dalam satu kawasan ataupun tempat ataupun bekas, maka yang haram tu akan menguasai, dalam kurungan hukumnya haram. Yang haram tu akan menguasai, hukumnya haram. Jadi saya nasihat tuan-tuan, hafal ni, hafal by heart. Iza istama'al halal wal haram ghulibal haram. Ghulibal tu maknanya haram menguasai. Termasuklah gulai tadi. Termasuklah gulai tadi. Gulai ya.
Ya, macam juga orang pada kambing. Dia makanan kambing tu banyak dia buat daripada benda-benda haram. Jadi makanan tu haram untuk kambing makan, dan kambing tu pun dipertikaikan dia punya makanan dia. Kan? Boleh tak pakai kambing? Boleh tak Haram. Ya, boleh tak pakai kambing tu? Itu sekarang ni masih lagi pertikaikan. Kambing makan benda haram. Tapi kalau ikut daripada punca dia tu, Punca dia? haram lah. Kalau ayam tu Okey. dia memang tempatnya haram. So, walaupun proses secara halal, tapi asal dia Salah daging. Okey. daging dia menjadi daging. Itu sekarang ni belum lagi putus. Okey, sekarang ni katakan pisang tumbuh di kandang babi. Jadi Cina tu jual pisang, buat goreng pisang, mereka kata tempat. Boleh makan tak pisang tu? Dia dibaja dengan tai babi. Baja tai babi. Boleh makan tak? Makan boleh, tapi hukumnya tak. Itulah maksudnya, boleh haram ke tidak? Kalau ikut yang ni haram. Hukumnya daripada mana? Proses Jadi ini Mardi sedang buat research kan ni. Maknanya kena tanya ulama. Ulama kena jadi saintis. Kalau ulama macam saya ni tak boleh, bukan saintis. Dia kena saintis. Saintis baru boleh beritahu macam mana proses penyuburan itu yang boleh jadi haram tu. Boleh jadi haram tu. Okey tuan-tuan, tak apa. Yang ni boleh. Datin sini. Boleh. Kan? Yang ni boleh tuan. Malayatimul wajibu. Tidak sempurna sesuatu ibadat wajib. Jika tidak sempurna sesuatu ibadat wajib, melainkan dengan adanya dia, maka dia itu wajib. Okey. Ya. Dia dalam bentuk hadis ni. Bukan, ini kaedah. Ulama buat kaedah. Okey. Okey, yang ketiga. Yang ketiga. La darar wala dirar. Cuba tuan-tuan sebut la darar wala dirar. Maksud dia tidak mudarat dan tidak memudaratkan. Sebagai contoh lah, ambil contoh je lah. Kita pergi masjid, kasut hilang, tapi kita ambil kasut orang lain, boleh tak? Tak boleh. Ambil kasut orang lain, sebab kasut kita hilang, kita ambil kasut orang lain. Tak boleh. Sebab bila ambil kasut orang lain, mana memudaratkan orang tu. Kita memanglah hilang kasut dah mudarat, tapi kita boleh tak memudaratkan orang lain pula? Itu hukum kata begitu. Wala dirar. La darar wala dirar. Dia darar dulu. Darar itu mudarat. Dirar memudaratkan. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Kalau ambil kasut masjid tak apa. Tapi kasut masjid yang depan tu dah potong dah. Masjid pun pandai juga. Tidak mudarat dan tidak memudaratkan. Okey, maknanya kalau kita ambil kasut orang tu, memudarat tak orang tu? Mudarat lah, mana mudarat berdosa lah. Okay. Tu. Ya? Oh, no, tak. Macam kena terima. Okey, yang keempat. Tuan-tuan, yang keempat ni. Yang keempat, cuba tuan-tuan sebut ni, la darar wala dirar. Bila kita dah deri besok, ini kena spontan. Ingat, la darar wala dirar. Ingat kasut. Darar ni dak ni. Darar ni dua dak, dua ra. La darar wala dirar. Kalau ada masa belajar dengan ustaz-ustaz, tanya ustaz, boleh tak ustaz bagi satu dua contoh tentang la darar wala dirar? Dia akan boleh bagi. Satu lagi contoh. Tak ingat. Ada banyak. Lebih kurang itulah.
kita buat perkara yang memudaratkan, satulah kita kerugian, boleh tak? Macam kita tebang pokok atas tanah orang, boleh tak boleh? Sama lah. Tapi kalau julai pokok tu masuk tanah dia, itu kena minta izin daripada dia. Tapi kita pergi tebang dalam rumah dia, bergaduh besar, marah. Itu kes-kes masyarakat lah tu, tak boleh kan? Macam air longkang masuk dalam kawasan rumah kita, semua air longkang masuk ke kawasan rumah orang lain, kita steady je mandi, tapi air tu masuk ikut depan laman rumah orang tu. Ini lah torak ni, tak boleh lah, haram hukum dia. Kalau dia kenapa air longkang ni lalu depan rumah saya, sedangkan awak mandi, mana ada hukum? Dia baca la darat wala dirar, awak tahu tak? Okey Intinya jangan menyusahkan orang lain. Yes. Berdosa. Saya itu beli kasut mahal jugalah, dekat-dekat 300 lebih kan. Mari sini, ambil kasut saya, pakai sama saja, balik rumah tengok kasut lain yang harga RM80. Kata la darat wala dirar. Tapi kita ingat sedekah lah kan. Ingat sedekah lah, tak apa. Tuan, yang keempat ya. Yang keempat, cuba sebut dar'u al-mafasid aula. Apa nak aula? Lebih aula, lebih utama. Kalau lebih aula tu Arab lagi. Al-mafasid aula min jalbil masalih, min jalbi al-masalih. Tuan-tuan ya, al-masalih. Dar'u al-mafasid. Al-mafasid. Ni darul mafasid. Al-mafasid. Jadi dalam masa 2 tahun, tuan-tuan boleh tahu dengan jelas kenapa bagi depan, kenapa bagi bawah. Dalam ayat Quran. Kenapa bagi depan? Dia bukan sahaja bagi depan ni, ada sebab. Min jalbil masalih. Ya. Min jalbil masalih. Ya. Lam dengan min tu macam satu. Ya ni. Dar'u al-mafasid. Yang mana sama dia? Tak. Lam dengan min tu dia kalau Al-malah alif lam. Ni. Alif mim tu. Alif. Oh ni. Sama dengan apa? Tak. Dia macam bersatu. Cara tulis tu. Abi nak tulis yang itu orang pandai sikit. Ni ya? Boleh. Ya, boleh. Saya tak kerti dah tulis, lupa dah. Yang membaca tak boleh. Boleh? Boleh? Tak boleh. Tak boleh lagi? Lam itu kan mati kan Ustaz? Ya betul mati. Tapi itu nampak macam lam yang hidup, mim tu dah terhidup. Ni. Ni al ni mim. Boleh? Boleh. Ini tahun 40-an. Tak apa. Tan sini saya gurau-gurau. Okey. saya pilih macam tu. Ikut saya. Tak, ikut macam ni. Boleh Ustaz tulis macam tadi, tapi bila saya baca, tak akan tulis macam tu. Tadi paduka boleh ubah ya. Tak apa. Tahu tak apa. Tahu tak apa. Tuan-tuan dah habis 5 petua ni. Dia punya syarat satu saja, pantang dia tak boleh keluar daripada kelabatan Arab sampai 2 tahun. Tak boleh keluar dari bahasa Arab sampai 2 tahun. Kalau keluar lepas 2 tahun, sebelum 2 tahun tak habis. Tak boleh jadi mufti. Tak boleh jadi mufti. Okey, maksudnya menolak kerosakan lebih baik daripada menjaga kepentingan
awam. Menolak kerosakan lebih baik daripada menjaga kepentingan awam. Ataupun tak mesti awal lah. Lebih baik daripada mendapat kebaikan. Maksud dia tak? Saya bagi contoh, apa faham? Contoh dia, kita kutip derma untuk anak yatim tapi melalui judi. Jadi derma tu bagus untuk anak yatim tapi buat judi, buat tikam-tikam kan. Tikam-tikam ni, jadi tak payahlah tikam-tikam, tak payahlah anak yatim tu miskin, tak apa, asalkan tikam-tikam tu kita boleh stop. Boleh tak? Boleh faham tak? Maknanya tak payahlah biarlah anak yatim miskin dengan yatim tu, asalkan kita jangan buat tikam-tikam tu, jangan judi-judi tu. Biar judi tak mau, kalau nak buat kutipan dengan cara lain, bukan dengan judi. Itu maksudnya kita menolak kerosakan tu, perjudian tu lebih baik lagi daripada nak menjaga kepentingan anak yatim. Ini yang paling banyak dalam masyarakat kita. The end does not justify the means. Yes, the ends not justify the means. Maknanya yang akhir tu tak boleh menghalalkan yang tu. It is about mean and substance. Jadi substance tu matlamat, means tu apa dia? Means tu judi, matlamat dia anak yatim. Tak boleh. Jadi dengan empat ni pun Datuk Datin boleh jadi mufti dah. Boleh mufti dah. Okey, kemudian yang kelima, yang akhir sekali, al-ghayatu, ini pun dah nak habis dah. Al-ghayatu, matlamat. Kita selalu dengar matlamat tidak menghalalkan cara. Macam tuan kata tadi kan, al-ghayatu la tidak tubarriru tidak menghalalkan al-wasilah. Al-wasilah maknanya cara. La tubarriru al-wasilata. Okey. Lebih kurang ni. Lebih kurang je. Nombor 4 ni agak lebih secondary. Ini lebih primary. Ini direct. Lebih kurang je. Kalau kaji lebih kurang je. Matlamat bukanlah membolehkan kita menghalalkan apa cara kita. Macam tuan kata means justify the end kan, ataupun sebaliknya. Ini kita ambil sebagai contoh. Umpamanya kita menderma dari harta curi. Macam siapa dia dulu kena tembak, dia mengompak sebab dia nak derma untuk anak yatim. Robin Hood. Islam ada. Tak Cina. Dia membayar derma melalui rompakan. Itu tak boleh. Contoh mana bagi orang tak ada kerja. Ya ke? Al-wasilah. Al-wasilah tu cara. Lebih kurang je dua ni kan. Okey. Okey tuan-tuan, dapat dah? Dah habis dah. Apa kita Translation dia tak? translation dia, matlamat tidak mengharuskan cara. Senang je. Matlamat tidak menghalalkan cara. Contoh dia menderma melalui harta curi. Melalui harta curi. Okey. Okey. Ada siapa nak tanya? Tak ada. Okey. Daripada 5 ini tuan-tuan, daripada 5 ini, okey, dari 5 ni sekarang ini disebabkan kita intelektual orang kita sudah tinggi. Sebab nak memahami Quran ni kena ada daya intelek yang tinggi. Kalau tak cerdik, tak boleh faham Quran tu.
Jadi daripada 5 ni dia telah keluar petua kecil sebanyak 99 supaya rapat dengan problems. Yang 3 tu. Tak, bukan daripada 5 tu. Dr. Wi, daripada 5 ni tu, daripada 5 ni dia menelurkan lebih kurang 99. Nama dia Syariah Maxim. Kalau tuan buka komputer, Syariah Maxim, ya, ejaan dia Syariah Maxim, M-A-X-I-M, ya, Maxim. 99 apa pendekatan? Ya, lebih kurang approach. Dia panggil undang-undang kecil. Undang-undang kecil. Undang-undang kecil lah. Undang-undang kecil. Jadi kita tidak dapat nak huraikan yang ini berapa keluar, yang ini berapa keluar. Cuma setakat ni 99 ada. Jadi bila 99 keluar ni, dia mentafsirkan 5 ini dengan lebih dekat dan dengan lebih approachable, yang boleh mudah supaya tak sangkut. Okey, jadi tak salah lah. Okey. Okey, ini apa yang kita nak dapat, ini dia 2 tahun akan datang. Jadi apa yang kita buat akan berdasarkan pada 5 maqasid syariah. Jadi kita kata ada purpose kita belajar bahasa Arab, bukan saja untuk memahami bahasa Arab, tetapi untuk memahami hukum Al-Quran. Ya, untuk memahami Al-Quran. Okey. Ubah sistem KL detail Al-Quran. Okey. Okey. Kan? Nanti saya baca ya sikit-sikit tentang detail Al-Quran. Tentang boleh salin tak? Okay. Al-Quran mengandungi 60 hizib. Tulis details on Al-Quran, 60 hizib. Al-Quran yang kita baca tu 60 bahagian. Hizib tu artinya bahagian. Ya, eja dia. Eja dia ha zai ba. Hizib. 60 hizib, ya. Ni, tuan-tuan, ini hizib. Hizib ni ada dia. Hizbun. Bunyi dia hizib. Hizib ini bahagian. Ada 60 hizib. 60 chapter. Ya, chapter. Ini dibuat, saya tak dapat nak komen, pada zaman Khalifah Osman mungkin. Pembahagian ini. Okey. Nanti kalau tuan-tuan buka Quran, kita tunjuk di mana hizibnya. Okey. Di mana hizibnya. Okey, tuan-tuan, setiap satu hizib, satu hizib ada 4 makra. Makra ni tempat berhenti. Yang ada ain tu, kan. Kalau buka Quran kita nampak. Ya, kita kena cari LCD sebab semua dalam LCD. Kalau siapa ada kemudahan LCD, kita boleh lihat dalam komputer saya. LCD senang ya, tuan-tuan salin je. Makra. Okey tuan-tuan, jadi kalau dalam Quran ada 60 hizib, jadi sebenarnya dalam Quran ada 240 makra, 240 stations. Okey. 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 Dia ada mengandungi 77,000 perkataan. Lebih kurang words ya, perkataan. 77,000 perkataan. Ya, iaitu words.
Dan 350,000 huruf. Huruf yang digunakan sebanyak 350 Yang 77,000 perkataan. Setengah daripada perkataan tu dia ada yang berulang-ulang. Ya, dikira semua. Walaupun berulang dikira. Jadi nanti kita akan memandu tuan-tuan bagaimana nak mengira perkataan. Kadang-kadang dalam satu perkataan tu ada 4 perkataan. So kita kena kira 4. Bagi pahala. 4. Okey? Okey. Dari segi bilangan ayat, ya. Ini lebih kurang lah ya. Lebih kurang. Ini dari satu pengarang buku. Okey, bilangan ayat. Okey. Bilangan ayat. Saya kena habis juga yang ni sebab kita akan mula terus melalui hukum ni. Ayat pertama kita akan terus kita deri melalui ayat hukum. Jadi kalau kita tak habis yang ni, mungkin kita kena habis juga. Ada 1000 ayat suruhan. 1000 ayat suruhan. Ayat perintah seperti yang tadi tu, ya. Wah, bertari cari 1000 ayat macam tu. Jadi tuan-tuan akan dilatih nak mengenali ayat suruhan, ayat perintah. Okey? 1000 ayat tegahan. Lebih kurang lah. Tuan-tuan janganlah kata macam mana boleh tepat tu. 1000 ayat tegahan. Lebih kurang lah ni ya. Pengarang ni mungkin dia ada sebab. Kalau tidak lebih pun 980. Ya, sebab Quran ni kita tak boleh nak kata exact amount, tak boleh sebab dia macam tu. Kita kena kata kalau 1000 tu mungkin 980, mungkin 1100. Sebab tu susah kita nak siapkan kerja ni tentang Al-Quran ni kan. Susah. Kalau salah buat, dia kata kita murtad. Ya, itu yang problem tu. Tak boleh nak buat sebab dalam Al-Quran ni dia dah jelas. Dia perfect. Setengah-setengah peraturan tu kita nampak ilmu nahu kata macam ni. Kenapa Quran kata macam ni? Tak boleh kata. Diam, tanya Jibril. Malah kan Jibril datang pakai baju putih. Mu nak tanya apa? Mu nak tanya apa? Sebab tu bila ramai anak murid saya tanya, saya kata tanya Jibril. Tanya sendiri, saya tak ada jawab. Pasal dalam Quran banyak benda-benda yang bukan bercanggah, yang tidak sama dengan ilmu nahu. Sebab ilmu nahu tu manusia yang buat. Kalau kita kata kalau begini bagi depan, tapi dalam Quran bagi bawah, kenapa? Itu tidak ada dalam ilmu nahu. Itu kena tanya Jibril. Pasal Jibril yang ngajar Nabi. Kebal Al-Quran. Ya? Memang kebal Al-Quran. Okey. 1000 lagi tuan-tuan, ayat berita baik. 1000 lagi ayat berita baik. Khabar baik. Berita yang baik. Okey. Banyak macam dia kata lahum jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Itu 1000 ada ayat tu. Gembira, berita gembira. Ya, siapa yang buat ni dapat pahala ni, itu berita gembira. Okey. Dan di mana diturun pun tuan-tuan akan dilatih nak berita gembira banyak mana di Mekah, banyak mana di Madinah. Okey. Sebab itu seronok belajar ni. Ya. Lepas tu 1000 lagi berita buruk. 1000 lagi berita yang tak bagus. Ya, berita buruk. Akan masuk syurga, akan masuk neraka. Ya, neraka itu berita buruk kena neraka. Jadi dalam ni 2 tahun ni tuan-tuan akan dilatih ayat-ayat neraka bunyi macam mana. Jadi kadang kita tak faham ayat neraka tu, kita baca lembut je. Ayat syurga keras bukan main. Keras. Tapi kalau kita ikut nahwu dan saraf, kita tak salah baca. Kita tak salah baca. Maknanya pasal nahwu ni bila bagi depan dia alun. Alif lam mim, itu tak ada lagu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Nak tahu macam mana? 2 tahun lagi baru tahu. Bila kita baca begitu, tidak salah. Orang baca dalam tandingan Quran tu, dia tak baca ikut nahwu saraf. Dia baca mengikut lagu 7 tu, qiraah sab'ah. Banyakkan begitu. Bila tanya nahwu, tak tahu. Tapi kalau baca ikut nahwu, kena semua tu. Macam kita baca bismillah, tak imam sini. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu memang sunat baca macam tu dulu. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tak imam di Masjidil Haram macam mana. Tapi orang Arab ni, dia kena baca dengan sengal sikit. Dengar? Sengau sikit. Semua sengau. Tapi tak sengau pun. Sebab sengau tu syarat untuk baca Quran bagus. Jadi kalau orang yang bagus baca Quran. Sengau. Tapi orang sengau ni dia tak ada pula pandai baca Quran. Dia kena baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan sengau tu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sengau tu kan? Kan bunyi sedap tu. Quran elok sengau sikit. Okey. Dia kena tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tinggi. Ar-Rahmanir-Rahim. Tinggi. Maliki yaumiddin. Baru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Naik balik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kena tinggi. Tinggi. Sebab yang pertama sekali dia majrur. Waladdallin, tak mau sesat. Kalau kata waladdallin, jadi tak sesat jadi. Maka apa? Kita tak mau jadi orang yang sesat. Kena kata kena kuat. Waladdallin. Macam tu. Betul-betul tak mau sesat. Kalau waladdallin. Yang tak sesat pun, yang sesat pun jadi tak sesat. That's Al-Quran. That's Al-Quran. That's Al-Quran. Jadi bila kita buat pertandingan nak berlagu dengan nahwu saraf, kalah, tak boleh. Sebab tak ada orang lagi dah belajar nahwu saraf ni. Jadi kita akan ada pakar-pakar lagu 2 tahun lagi. Tuan-tuan lah. Okey, biar. Okey tuan-tuan. Kita tak sempat domer ya. Tak sempat. Jadi sebab kita dah pukul 10. Kita tak sempat. Okey. Nanti tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan ambil ni, saya dah jangka dah kalau tak sempat ambil ni ya. Satu seorang, one each. Ini sama tadi. Ini nota yang untuk minggu depan. Kalau tak cukup kena fotokopi. Tak cukup. Dia dah putus tak? Ya. Dah putus dah, tapi tak cukup. Satu sok. Ya, one each. Okey. Okey tuan-tuan. Ini ambil dulu one each. Surah tu tadi. Ini tuan-tuan kena bayar RM3 seorang. Nota kita roughly about $90 2 tahun. Kemudian ya. Okey. Tuan-tuan, ini Dr. Naib beritahu saya, ini buku referen kita. Ini saya fotokopi sebab buku asal belum sampai lagi. Learning Arabic Language of the Quran. Tapi tuan-tuan nak beli, boleh belilah. Satu keluarga beli satu. Ni pelajar ni junior saya ni, Izzah Urusa ni. Junior saya masa belajar di England. Tapi dia dah tulis buku, saya belum lagi buku. Satu keluarga satu. Satu keluarga beli satu cukuplah referen. Tapi itu sama. Okay. Dia ada 2 buku.
Ini boleh tak? Tu ambil lah. RM3. Ini RM3 satu. Ini kena bayar. Tak apalah, kumpul lah duit, ya. Cukup tak? Cukup tak? Saya buat 30 ada tak cukup? One each, ya. Nah. Satu keluarga. Okey. Tuan-tuan. Ya. Seribu ayat cerita, 1000 ayat contoh dan perbandingan, dan 1000 ayat hukum, 500 ayat hukum, halal dan haram, uh, 100 ayat tasbih. Mana dah ada berapa yang 3, 6 lah. Yang ada betul 18 lah tu. Tasbih dan 66 ayat nasah masuk. Okey tuan-tuan, ini nota ni tak habis lagi salin. Bilangan ayat. Ya. 1000 ayat cerita. Boleh? 1000 ayat cerita. 1000 ayat contoh dan perbandingan. 500 ayat hukum halal dan haram. Ini bilangan ayat. Ya, nanti. Ya ni. Ayat nasah. Nasah ni ayat. Nasah ni ayat. Ayat bila turun ayat ni, dia menghilangkan ayat yang sebelum tu. Dia nasah. Nasah kata apa? Nasah ni macam padam. Ya, nasah ya. Nasah. NASAKH. Tuan-tuan, ini penghabisan ya, salin ya. Nasah. Mansuh lah, ayat mansuh. Ayat mansuh. Samalah nasah mansuh. Firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubata wa ufir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azim. Ilahi lasnu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastuli